Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama dan utama kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Malam ini kita sambung cerita kita pada minggu lepas, iaitu apa? Cerita di sebalik selawat tafrijiyah, yang mana tuan-tuan saya difahamkan biasa mengamalkan di sini bacaan dengan cara dendangan ataupun dengan sedikit alunan, tu lebih senang nak ingat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang pertama disebut, ya Allah, selawatlah dengan selawat yang sempurna. Berikanlah kesejahteraan dengan kesejahteraan yang secukup-cukupnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat yang sempurna, kesejahteraan yang secukup-cukupnya. Jadi kenapa kita doakan kesejahteraan untuk Nabi? Bukan bermakna Nabi tidak sejahtera. Salimkan kesejahteraan atau keselamatan. Tapi kita mohon Allah berikan kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi. Bukan maknanya Rasulullah sekarang tak sejahtera. Nabi adalah makhluk yang paling sejahtera dan paling selamat, dan confirm masuk syurga. Tapi sejahtera daripada apa? Bukan sejahtera daripada azab. Rasulullah mustahil diazab.
bukan sejahtera daripada neraka. Rasulullah itu mustahil masuk api neraka. Dia dijamin syurga. Jadi sejahtera daripada apa? Sebahagian ulama mentafsirkan sejahtera daripada rasa bimbang tentang umatnya. Pegang tu. Pegang betul-betul tu saya cerita ni. Rasa sejahtera daripada apa? Rasa aman, sejahtera daripada rasa bimbang tentang umat. Rasulullah tu bimbang masa dia hidup, dia bimbang. Setelah dia wafat, dia bimbang. Besok di akhirat pun ada kebimbangan tentang umatnya. Besok ni selamat ke tak selamat, selamat ke tak selamat, mana umatku. Sebab itu setiap nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, setiap nabi itu diberikan satu doa confirm mustajab. Satu doa confirm dimakbulkan. Setiap nabi diberi satu. Cuma setiap nabi, kata Rasulullah, masing-masing dah gunakan masa hidup di dunia, dah guna dah. Tapi untuk aku belum guna lagi. Iaitu aku tangguhkan nak guna pada hari apa? Hari akhirat. Sebab bila hari akhirat, semua umatnya yang belum hidup di zaman Nabi, semuanya akan kumpul sekaligus dekat akhirat. Diguna untuk semua sekali nanti. Itu sayangnya, cintanya Nabi kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat dengan selawat yang sempurna. Sebab tu kita sebut selawat boleh juga dinamakan selawat kamilah. Kamil kan sempurna, kamilah maknanya sempurna. Salaman tamman. Tamman tu kan maknanya sempurna. Dulu belajar muqaddam wa tammat, dah selesai alhamdulillah. Belajar muqaddam wa tammat maknanya dah selesai. Tam maknanya sempurna, selesai, cukup. Jadi tuan-tuan, yang kita nak cerita sikit ialah sifat Nabi yang ada disebut dalam selawat ini. Ada 6 sifat yang mana kita berdoa mohon kepada Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan beberapa perkara tentang kita selesai. Mohon kepada Allah berkat Nabi Muhammad, masalah kita. Mohon kepada Allah berkat Nabi Muhammad, masalah tentang kita. Tapi kita tak sebut masalah kita dalam selawat ni. Cuma kita dalam pendam dalam hati, kita ada sesuatu urusan, cabaran hidup, permasalahan, problem yang tak selesai lagi. Yang tak selesai. Tetapi dalam selawat diceritakan bahawa dengan berkat Nabi, dulu ada beberapa masalah, problem yang serupa lebih kurang bentuknya dengan problem hidup kita, selesai dengan sebab berkat Nabi Muhammad SAW. Maka sebab-sebab yang serupa-serupa itu kita sebutkan dalam selawat ini. Mudah-mudahan permohonan kita kepada Allah dengan menyebut berkat baginda Nabi, mudah-mudahan problem yang kita hadapi, apa-apa cabaran hidup, bukan problem lah, kalau lebih manis saya sebut cabaran hidup. Cabaran hidup mudah-mudahan dengan sebab berkat Rasulullah, mudah-mudahan dapat diatasi dan dapat ditempuhi dengan baik, insya-Allah. Baik. Lalu disebutkan dalam selawat ini yang pertama, iaitu tanhallu bihil uqadu. Perkataan uqadu. Apa maksud uqad? Uqad ni perkataan plural. Plural apa nak cakap? Saya ni tak pandai bahasa Melayu lah. Amboi. Sombong nampak. Plural. Kalau bahasa Inggeris dia ada singular, ada plural. Kalau bahasa Melayu panggil apa? Banyak dengan sedikit. Satu berbilang-bilang. Macam tu lah lebih kurang. Kalau bahasa Arab dia ada mufrad, musanna, jama'. Maknanya uqad
simpulan-simpulan, ikatan-ikatan. Dia punya singular dia punya satu dia namanya uqdatun. Uqdah. Sebab tu nama dia aqidah. Benda yang tersimpul, dipegang sampai mati. Aqidah. Sebab tu nama dia akad. Benda yang disimpul ada termeterai satu perjanjian dan amanah di sebalik akad. Aqidah, uqdah. Dekat dengan perkataan itu. Aqadah. Jadi perkataan uqdah, simpulan, ikatan, benda yang tersimpul, terikat, terbeku, terkaku, itu sudah ada dalam Al-Quran. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di antara nabi yang istimewa kerana dapat berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah secara langsung, tanpa ada perantaraan malaikat. Ketika Nabi Musa bercakap, maka Allah membalas percakapan Nabi Musa. Percakapan Allah itu tanpa suara, tanpa bunyi, tanpa bahasa, tanpa huruf, tanpa susunan. Tetapi Nabi Musa dikurniakan oleh Allah faham apa yang disampaikan oleh Allah. Itu Nabi Musa. Disebut dengan gelaran Kalimullah. Jadi Nabi Musa dalam keistimewaan dapat berkata-kata, Nabi Musa juga menghadapi cabaran, iaitu ada kekeluan lidah. Dalam bahasa Arab disebut uqdah. Dia mohon kepada Allah supaya Allah tanggalkan kekeluan tersebut. Lalu dia pun doa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan. Tanggalkanlah uqdah, kekeluan lidah, min lisani, daripada lisanku ini, yafqahu qawli, supaya nanti bila aku cakap, yafqahu qawli, semua orang akan faham percakapan aku. Jadi ikatan itu Nabi Musa alaihissalam ada dalam Quran. Sekarang yang kita nak cerita ialah bukan tentang Nabi Musa. Kita nak cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa di dalam sejarah riwayat-riwayat hadis menunjukkan kisah di mana dengan sebab baginda Nabi ada orang yang menghadapi, bukan sebiji macam Nabi Musa, bukan. Kita tak samakan dengan Nabi Musa. Tapi ada cabaran yang serupa, bukan sama, serupa, iaitu mungkin tak boleh cakap, mungkin belum pandai cakap, mungkin dah pandai cakap tapi gagap-gagap. Yang penting ada masalah dalam bab kekeluan lidah. Itu senang cerita. Orang yang jenis macam ni sama ada gagap, dah boleh cakap tapi gagap, atau dah boleh cakap tak lancar, ataupun belum pernah boleh cakap. Tapi bila dengan sebab Nabi SAW tiba-tiba boleh, tiba-tiba boleh, padahal tak boleh cakap begitu, padahal hari itu cakap tak lancar. Benda yang sama Rasulullah perlihatkan kelebihan Nabi SAW. Itu nama dia tanhallu bihil uqadu. Satu hadisnya kisah an Bashir bin Aqrabah al-Juhani yaqul, daripada Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Bashir cerita ni saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat, saya cerita lagi. Tuan-tuan tak ingat, lagi 2 minggu saya cerita lagi. Tuan-tuan tak hafal, saya cerita lagi. Sampai orang kata, ustaz, dah 4 bulan cerita sama je. Maknanya tu diingat tu. Sengaja. Dulu saya ingat lagi ada seorang ulama dekat Yaman, dikatakan seorang ulama kat Yaman, dia ni giliran naik khatib Jumaat 2 minggu sekali. Jadi bila dia naik khutbah, dia pun sampai ke khutbah. Lepas 2 minggu giliran dia naik lagi khutbah. Masuk minggu yang ke-6 dia lagi khutbah. Sampai dah minggu ke-8, orang pun tanya, Tuan Imam, kami dengar khutbah dah 4 kali Imam naik. 4 khutbahnya apa? Sama je. Kenapa sama je? Kata Imam, selagi kamu tak beramal dengan dia, aku tak akan tukar tajuk lain, kata dia.
Oh, macam tu pula cara dia. Tapi bukanlah maksud saya sengaja nak mengulang-ulang, tapi mudah-mudahan tuan-tuan kita ingat sama-sama. Dari Bashir bin Aqrabah Al-Juhani, apa kata dia? Ata abi, datang bapa saya Aqrabah Al-Juhani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bapa saya datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, man hadza ma'aka ya Aqrabah? Siapa dia ini yang bersama dengan kamu ni wahai Aqrabah? Bashir cerita, bapa aku bawa aku datang jumpa Nabi. Nabi tanya, siapa yang sebelah kau ni? Lalu bapa saya pun jawab, qala ibni Bahir. Wahai Rasulullah, ini anak lelaki saya, Bahir nama dia Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pun jawab, qala udunu. Nabi kata, mari sini dekat. Udunu tu maknanya dekat. Dana yadnu. Dana maknanya dekat. Dunia maknanya alam yang dekat kita sekarang. Akhirat alam yang jauh. Mari dekat sini. Lalu kata Bashir, fadanautu, aku pun mendekat kepada Nabi. Untung dia dapat duduk dekat dengan Nabi SAW. Kemudian hatta qa'adtu ala yaminihi. Kemudian aku pun duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Ini memang pandai duduk sebelah kanan. Sebab apa-apa Rasulullah akan dahulukan mana? Kanan. Jadi dia duduk untuk dapat perhatian, duduk sebelah kanan Nabi SAW. Tuan-tuan kalau direzekikan jumpa Nabi, kalau Nabi jemput tuan-tuan duduk sebelah kanan baginda Nabi. Mudah-mudahan, mana tahu tuan-tuan ada yang direzekikan dapat jumpa Rasulullah. Nabi panggil, datang. Kalau dia persilakan duduk, tuan-tuan duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Dengan hati yang tawaduk, dengan hati yang merendah diri, dengan memuliakan Nabi dengan semulia-mulianya. Jadi bila dia duduk, kata dia, famasaha ala ra'si biyadihi. Dan tiba-tiba Rasulullah mengusap kepala aku dengan menggunakan tangan baginda Nabi. Menggunakan tangan baginda Nabi. Lalu Nabi berkatanya, waqala ma ismuka? Siapa nama kamu? Nabi tanya. Lalu dia pun jawab, padahal tadi bapaknya dah beritahu, ini anak saya namanya Bahir. Nabi dah tahu belum? Nabi dah tahu. Tetapi dengan anak-anak kecil, dengan budak-budak, walaupun kita dah tahu nama dia, tetapi dia tu bukan anak kita, dia tu bukan anak saudara kita, dia tu jiran-jiran yang jarang-jarang kita jumpa. Sunat bagus tuan-tuan tanya juga nama dia siapa. Padahal dah tahu nama dia. Bapak dia dah cakap, anak saya Bahir wahai Rasulullah. Nabi kata duduk sini. Dah duduk. Nabi tanya, ma ismuka? Siapa nama awak? Maknanya bagus kalau kita tanya. Tapi kalau anak-anak jiran lah. Anak tuan-tuan balik kampung, jangan tuan-tuan tanya. Dapat lintas negeri, anak balik, Long, nama kau siapa Long? Jangan tuan-tuan tanya gitu. Nanti anak-anak kita ingatkan tuan-tuan demam. Tuan-tuan demam. Silap-silap dia suruh buat test. Dia suruh buat COVID test nanti kan. Jadi ceritanya Nabi tanya, ma ismuka? Siapa nama kamu? Lalu dia pun jawab, ismi Bahir ya Rasulullah. Nama saya Bahir wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, la, bukan. Walakin, tetapi ismuka Bashir. Tetapi nama engkau Bashir. Dengan catatan Nabi tukar nama dia. Kalau dah Nabi yang tukar, sahabat Nabi insya-Allah memang terimalah nama tu terus. Zaman dulu kalau tukar nama, time tu juga boleh tukar. Sekarang kalau tukar ada prosesnya lah. Ada proses Sekarang kata kalau nama lain aja boleh lepas undang-undang Nama berbeza. Wa kanat fi lisani uqdatun. Sedangkan pada ketika itu di lisan saya, di lidah saya, kata Bashir, ada uqdah, uqad, ada sekatan, ada kekeluan, ada benda yang susah nak cakap. Lalu Nabi buat apa? Dia mengadu kepada Nabi, fa nafathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiyya. Lalu Rasulullah langsung meludah ke dalam mulut saya. Bila Nabi ludah, fanhallatil uqdatu min lisani. Tiba-tiba yang tak boleh cakap lancar fasih tu tiba-tiba tertanggal, hilang terus.
daripada lidah saya. Tu tanhallu bihil uqadu, tertanggal. Kemudian itu lidah yang dia mengadu tadi tu. Yang Nabi pegang kepala dia, apa terjadi? Nabi pegang kepala dia. Kemudian dia kata, ketika aku dah umur makin tua, dah makin besar, masa dia cerita hadis ini dia dah besar, dah berumur. Tetapi masa berlaku, masa tu dia masih apa? Masih kecil. Jadi dia ceritakan, diriwayatkan hadis tu. Dia kata, kepala aku ni wabiyadda kullu syai'in min ra'si ma khala ma wada'a yadahu alaihi fakana aswad. Bila aku dah tua ni, semua rambut atas kepala aku semua dah jadi makin putih, dah beruban, kecuali tempat ma khala ma wada'ahu, kecuali tempat yang Nabi letak tangan dia masa aku kecil, yang itu kekal, fakana aswad, kekal warnanya hitam sampai sekarang. Maknanya apa? Rambut tu, tuan-tuan ada yang beruban sini tengah-tengah hitam, ada? Bukan dye lah, yang betul-betul hitam. Tak ada Kalau uban semua. Rasulullah letak tangan, tak beruban orang tu. Tempat kawasan yang Nabi letak. Tempat kawasan Nabi letak. Tapi yang nak dicerita dalam hadis ni bukan tentang rambut tu. Memang ada fadilat tentang rambut tu, kelebihan. Tetapi ceritanya ialah ada orang yang hilang masalah lidah dengan sebab daripada ludah Nabi SAW, dengan berkat ludah Nabi. Tanhallu bihil uqadu. Jadi bila tuan-tuan baca tanhallu bihil uqadu, mudah-mudahan kita ni, kalau kita bukan ada kekeluhan lidah, tuan-tuan tidak gagap, tuan-tuan tidak bisu, tuan-tuan tidak, orang kata apa, tuan-tuan boleh bercakap. Tapi bukan semua percakapan kita itu didengar oleh orang yang kita nak dia dengar cakap kita. Anak-anak, isteri, suami, teman-teman, kawan-kawan. Di antara keistimewaan yang Allah beri kepada seseorang ialah percakapan dia memberi pengaruh yang baik. Itu istimewa. Bila dia cakap benda yang sama orang lain cakap, semua orang cakap benda yang sama, tapi bila dia cakap menyentuh kepada orang, itu kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihan tu kita mohon kepada Allah, tanhallu bihil uqadu. Mungkin kelebihan tu belum ada pada kita. Bukan suruh jadi penceramah, bukan suruh jadi pensyarah, bukan. Tetapi memadai kalau orang yang di bawah tanggungjawab kita, kita nak bercakap nasihat kepada dia, mungkin berat, mungkin payah, mungkin kita cakap dia tak faham percakapan kita. Kita nak mohon kepada Allah, berikanlah kelebihan pada kita. Benda yang susah kita nak explain, nak terangkan, mudah-mudahan sekatan tu buang, dan kita bercakap, orang-orang yang sepatutnya mendengar nasihat kita, dia dapat dengar nasihat kita. Itu niatkan macam itulah. Kerana apa? Dengan berkat tadi baginda Nabi, ada orang yang asalnya tak lancar fasih, dia boleh hilang uqdah, tanhallu bihil uqadu. Okey. Itu cerita orang yang boleh cakap. Sekarang nak cerita hadis yang kedua. Orang yang adatnya langsung tak boleh cakap. Belum boleh cakap, bukan tak boleh cakap, bukan bisu. Adatnya belum boleh cakap. Baik. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Diceritakan an Mu'rid bin Mu'aykib Al-Yamani, daripada Mu'rid bin Mu'aykib Al-Yamani. Apa kata dia? Hajjatu hajjatul wada'. Aku telah menunaikan haji wada' bersama dengan siapa? Haji wada' bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah selesai haji, dah selesai amalan haji selesai, fadakhaltu daran di Makkah. Lalu aku dah selesai, aku masuk dalam satu rumah dekat Makkah pada ketika itu. Diceritalah, Mu'rid cerita pengalaman dia. Tiba-tiba fara'aitu fiha, aku nampak di dalam rumah tersebut, aku masuk dalam satu rumah, aku nampak dalam rumah tersebut, fara'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak Rasulullah dekat dalam rumah besar. Rumah besar. Dan kemudian pada ketika itu kata Mu'rid, wa wajhuhu mithlu daratil qamari. Wajah Rasulullah tu indah
seolah-olah seperti bulan purnama, daratil qamar, cantik, bercahaya daripada jauh tu. Ya Allah, cantiknya Rasulullah. Nabi kalau duduk di tengah-tengah sahabat, orang sahabat Nabi yang orang yang belum kenal Nabi pun, bila dia datang tengok kerumunan orang, di tengah-tengah ada Nabi, pasti dia akan tahu yang mana satu Nabi. Kerana itulah yang paling cahaya, itulah yang paling cantik, itulah yang paling wangi, itulah yang paling menampakkan dia punya kepimpinan dan kehebatan. Tak mungkin orang tersalah. Saya ingat yang ini Nabi, rupanya yang ini. Tak ada. Dia target tu, mesti tu orang memang hebat lah. Macam tu. Jadi dia masuk, dalamnya nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu minhu ajaban, dan aku ketika itu mendengar kalam-kalam yang sangat menakjubkan. Rasulullah tengah bagi nasihat, bagi tausiah, semua orang bagi fokus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah. Ja'ahu rajulun min ahli al-Yamamah, tiba-tiba datang satu orang lelaki, rajulun, seorang lelaki, min ahli al-Yamamah. Dia tu asal penduduk daripada satu tempat namanya Yamamah. Bi ghulamin, bawa dengan satu budak, yauma wulida, budak yang mana umur hari itu dia dilahirkan. Maknanya budak baru lahir. Budak baru lahir boleh cakap. Secara adatnya belum boleh bercakap. Bukan boleh bercakap, menengok pun belum. Mata dia buka, cahaya ke gelap ke gitu je mata dia. Dia belum, deria dia belum bertumbuh, tak boleh bercakap. Dia bawa budak, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki ni bawa baby tu, bawa kepada Nabi. Lalu Rasulullah bertanya kepada budak tersebut. Nabi tanya, man ana? Nabi tanya budak yang adatnya belum boleh cakap. Budak ni dibawa kepada Nabi biasanya untuk apa? Dia panggil apa? Tahlil. Tahlil tu meninggal tu. Tahnik. Namanya apa? Tahnik. Tahnik tu kalau orang kita panggil apa? Belah mulut kan? Belah mulut kan? Ada sebagai orang sebut belah mulut. Belah mulut tu kan istilah, bukan mulutnya dibelah pun, tapi istilah. Macam istilah apa? Cukur jambul. Cukur jambul. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita cukur jambul okey tak? Saya cakap, jambul siapa? Jambul siapa nak cukur? Jambul ala majlis cukur jambul. Oh, budak baru lahir. Budak baru lahir. Balik cukur jambul tu boleh ke Ustaz? Saya kata cukur jambul tu nama majlis tu cukur jambul. Tapi apa yang awak buat dalam majlis tu? Saya tanya dulu, macam orang cakap belah mulut boleh tak? Jangan belah mulutnya, anak baru lahir dibelah-belah. Tapi bukan tu nama. Apa dia buat? Oh, rupanya tahnik. Oh, nama belah mulut tu tahnik. Okeylah, tak ada masalah. Jadi saya tanya, cukur jambul buat apa? Dia kata, kita gunting lah. Buat gunting, saya kata buat apa? Lepas tu kita cukur. Lepas tu buat apa? Cukur. Dah cukur. Macam biasalah Ustaz. Kita timbang, lepas tu kadarkan dengan nilai emas, lepas tu kita sedekahkan. Oh, kalau cukur jambul macam tu okey aja. Nama cukur jambul, tapi dia bukan cukur bahagian jambul aja. Jambul pun belum ada. Tapi dia guna istilah saja, cukur jambul, nama dia. Tapi lalas dia cukur semua, timbang dekat kedai emas ke apa, timbangkan berapa nilai dia. Nilai dia berapa? RM150. Ambil, sedekahkan, masuk kat masjid ke apa ke. Okeylah kalau macam tu, tak ada masalah. Habis Ustaz, orang dulu-dulu dia ulur-ulur, orang sikit-sikit potong, seorang sikit kan. Beratur ramai-ramai, seorang sikit tu sebenarnya lebih kepada nak ambil berkat. Yang datang ni ramai pak haji yang dah pergi haji dulu, orang dulu dah pergi haji. Yang datang-datang ni ustaz-ustaz juga, pak kiai, pak syekh. Yang ni ada ilmu ni, yang ni ada ilmu ni, kita jemput. Jadi kalau seorang aja potong, bukan tak boleh. Kita ambil berkat, seorang sikit lah potong sikit, masing-masing doakan. Nanti dah habis satu round, nanti yang bakinya bawa belakang keluarga settlekan, cukur akhirnya. Oh, kalau macam tu okey saja, tak ada masalah. Cukurlah. Cukur. Jadi nama. Jadi tahnik. Jadi dibawa budak tu, Rasulullah terus tanya, man ana, siapa saya, kepada budak tu.
Lalu tiba-tiba budak tu tanhallu bihil uqadu, tertanggal benda yang biasanya menyebabkan tak boleh cakap. Budak kecil belum boleh bercakap, tiba-tiba tertanggal. Budak tu dengan Nabi dia cakap. Bila Nabi tanya, man ana, siapa saya? Dia pun cakap, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Terkejut orang semua tengok, wish, budak tak boleh cakap, boleh cakap. Tanhallu bihi al-uqadu, tanggal benda sekatan lidah ni, tanggal dengan sebab Nabi yang tanya. Nabi tanya. Kira-kira kalau orang lain tanya dia tak jawab, kira-kira gitu. Tapi Nabi yang tanya, dia jawab. Tuan-tuan, kalau ada anak yang lahir, ada cucu, cuba tuan-tuan cakap dengan baby tu. Dia cakap tak? Cuba. Cuba. Cara adatnya dia tak bercakap lah. Dia tak bercakap. Jadi anta Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah pun cakap, sadaqta, benar jawapan kau, barakallahu fik, semoga Allah memberkati engkau, memberkati kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata mu'rid, thumma innal ghulama lam yatakallam ba'da dhalika hatta syabba. Lepas daripada dia cakap dengan Nabi, budak tu tidak lagi bercakap sampailah dia besar macam budak lain, baru dia bercakap. Maknanya tadi dia bukan dah pandai cakap, dia memang tak boleh cakap, tapi oleh kerana yang tanya dia siapa? Rasulullah. Dengan sebab Rasulullah tanggal yang tak boleh cakap tu, tiba-tiba dia boleh bercakap. Itu nama dia tanhallu bihil uqadu. Jadi ulama ambil riwayat-riwayat ni, masukkan dalam satu lafaz. Nama dia selawat tafrijiyah. Jadi tuan-tuan baca selawat tafrijiyah, amalkan, bagus. Jangan tunggu time dekat masjid, kat Masjid Damai Jaya baru baca. Bila-bila pun boleh baca. Baik. Qala abi fakunna nusammihi Mubarak al-Yamamah. Lalu kami menamakan budak ini dengan nama Mubarak, orang yang diberkati, al-Yamamah, dari Yamamah. Kenapa dinamakan yang diberkati Mubarak? Sebab Rasulullah tadi doa, barakallahu fik, semoga Allah memberkati kamu. Jadi dia kata Nabi dah doa keberkatan, kita ambil terus orang yang diberkati. Senang, terus bagi nama orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang ketiga lebih kurang. Contoh yang ketiga lebih kurang, tapi saya tak perlu sebutlah. Contoh yang keempat pun lebih kurang. Ceritanya budak kecil yang mana belum boleh bercakap tapi bercakap. Saya nak masuk kepada lafaz yang kedua. Tanhallu bihil uqadu. Kemudian apa? Wa tanfariju bihil kurabu. Wa tanfariju, itu nama dia tafrijiyah. Tafrijiyah tu maknanya apa? Yang membuka, yang memberikan penyelesaian, jalan penyelesaian. Kalau dalam bahasa moden sikit dia panggil solusi. Solusi tu namanya tafrij. Lorongkan, jalankan, selesaikan, tuntaskan. Itu nama dia tafrij. Tanfariju, jadi tuntas, jadi selesai, jadi settle masalah. Itu nama dia watan fariju. Itu nama dia tafrij. Ya mufarrij farrij, wahai Tuhan yang memberikan lorong penyelesaian, berikanlah jalan lorong penyelesaian bagi kami. Farrij anna humumana, lorongkan penyelesaian bagi masalah-masalah kami ini, humumana. Itu dia, ya mufarrij farrij wa tanfariju. Jadi wa tanfariju bihil kurabu, banyak kesusahan akan terselesai, banyak masalah. Kurab tu maknanya kesusahan. Dalam satu hadis Rasulullah menggalakkan kita, kalau kita ada tahu ada orang susah, ada orang masalah, kita bantu. Jangan berkira, jangan tunggu dan kira berapa dia dah tolong aku baru kita nak tolong. Jangan. Tak payah kira dan tak payah tunggu dia tolong. Sebab kadang-kadang pertolongan Allah datang kepada kita melalui A tolong kita,
Tapi kadang-kadang dia datang asbab, bukan sebab kita tolong dia. Mungkin kita pernah tolong orang yang tak pernah tolong kita dulu, tapi Allah hantar pembalasan lalu orang lain. Kadang ada orang dia fikir, aku nak tolong dia tapi dia tak pernah tolong aku. Dia fikir gitu. Dia fikir dari orang itu. Orang tu tak datang tolong dia, dia tak perlu tolong orang tu. Dia ingat kira mesti tolong bila orang dah tolong dia. Bukan. Kita tolong siapa-siapa yang patut ditolong, benda yang baik tolong aja. Walaupun kita dah tolong berapa kali, dia tak tolong-tolong kita pun tak kisah. Tak ada masalah. Sebab yang kita inginkan ialah pertolongan dari Allah. Mana pertolongan dari Allah? Inilah kurab ni. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan seseorang itu daripada satu kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan dia kesusahan di akhirat nanti kelak. Wallahu, dan Allah itu sentiasa menolong hambanya, fi auni abdihi ma kanal abdu fi auni akhihi atau kama qala. Selama mana ada orang itu, dia sentiasa menolong saudara sesama muslim dia. Allah akan tolong kita. Jadi kita dah tahu Allah yang akan tolong kita. Kita tolong siapa-siapa. Dia nak tolong kita, dia tak nak tolong kita, tu urusan dia. Bukan urusan saya. Dia tak nak tolong, itu urusan dia. Yang penting saya ada peluang, saya tolong aja. Sebab bila saya tolong, yang balas tolong saya siapa? Allah. Bila Allah nak tolong, macam-macam cara boleh. Jadi kita fikir positif senang. Kalau tidak, berkira-kira nak tolong orang. Jadi tolong daripada apa? Melepaskan kesusahan. Wa tanfariju bihil kurabu. Kurabu tu maknanya kesusahan. Yang dia cerita wa tanfariju bihil kurabu maknanya apa? Banyak dalam sejarah Nabi orang yang ada macam-macam jenis kesusahan, tetapi dengan berkat baginda Nabi SAW hilang kesusahan tersebut. Jadi siapa ada kesusahan duit, kesusahan masa, kesusahan kesihatan, kesusahan idea, tak ada idea macam mana nak buat apa-apa bentuk kesusahan, jawapannya salah satu benda yang tuan-tuan boleh amalkan, bacalah selawat apa tadi? Tafrijiyah. Baca. Niat, mudah-mudahan Allah hilangkan kesusahan dengan berkat Nabi. Bolehkah kita mohon kepada Allah dengan berkat baginda Nabi? Jawapan dia boleh. Siapa kata boleh? Rasulullah ajar kepada sahabat, itu cara yang efektif, salah satu cara untuk kemakbulan doa. Jadi salah satu asbab boleh. Baik. Kesusahan siapa yang pernah hilang dengan sebab Nabi SAW? Dulu saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan ingat, sebab cerita ni daripada dulu kita dah pernah dengar, iaitu kesusahan yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Saya dah pernah cerita dulu, rasa 1-2 kali. Tapi hari ni saya nak cerita satu lagi hadis Nabi SAW tentang kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam pernah menghadapi satu kesusahan. Bila dia hadapi satu kesusahan, dia minta kepada Allah dengan berkat Nabi SAW. Akhirnya dengan cara begitu, lepas selesai kesusahan Nabi Adam AS. Azan Isya'. Kita beri laluan dulu kepada azan. Silakan. Bismillah.
Bismillah. Baik tuan-tuan, kita lihat satu hadis sebelum kita menunaikan solat fardu Isya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahawa dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya dia dengar cerita ni daripada siapa? Daripada Rasulullah. Nabi cerita. Jadi Nabi nak cerita ni perkara ghaib. Perkara ghaib ni sebahagiannya benda yang dah ada sekarang. Contohnya syaitan, jin, syurga, neraka. Ghaib tapi dah ada sekarang. Ada perkara ghaib yang akan datang baru ada. Sekarang belum ada. Contohnya hari kiamat, contohnya adanya mahsyar, adanya mizan, titian sirat. Itu semua akan datang nanti. Tapi pasti ada. Ada perkara gaib yang dulu berlaku. Zaman Nabi Adam, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Itu semua perkara gaib. Kita tak tengok, tapi bendanya sudah berlaku dan confirm ada. Jadi salah satu daripada sumber kita perkara gaib selain daripada Quran adalah daripada Rasulullah. Kerana Nabi diberikan tahu oleh Allah. Jadi Nabi cerita. Apa cerita Rasulullah? Lamma qtarafa Adamul khati'ah. Ketika Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kesilapan. Kita tak sebut dosa lah, kesilapan. Dia makan buah larangan tersebut. Lalu Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, wahai Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bihaqqi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama ghafartani, apalah kiranya kalau engkau ampunkan aku. Ya Allah, aku mohon dengan berkat siapa tadi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah dilahirkan belum? Masa Nabi Adam minta ampun, Nabi Muhammad dah dilahirkan belum? Belum dilahirkan lagi. Umur dunia belum ada lagi. Tapi dia sebut, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, apalah kiranya engkau ampunkan kesilapan aku. Jadi bila Nabi Adam berdoa begitu, faqala Allah, maka Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan, macam mana engkau boleh tahu, engkau kenal Muhammad, walam akhluqhu, sedangkan aku belum cipta lagi dia. Cipta dengan maksud umur dunia belum lahir lagi, belum lahir. Jadi macam mana tahu? Macam mana tahu? Jadi Nabi Adam pun jawab. Jadi Nabi Adam dia tahu berdoa mohon kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad itu dibolehkan, tidak melanggar akidah. Itu nama dia berdoa secara tawassul. Dan tawassul ni bukan syirik, syirik lain. Syirik menyembah selain daripada Allah, itu syirik. Tawassul dia bukan minta kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam minta kepada siapa ni? Dia minta kepada Allah, yang cerita Rasulullah. Dan Nabi Adam dengan kita akidahnya sama. Tak ada beza. Semua Nabi akidah sama. Syariat berbeza, akidah sama. Jadi bila dia doa begitu, Allah tanya, kaifa arafta Muhammadan? Macam mana engkau kenal, engkau tahu tentang Muhammad? Walam akhluqhu, sedangkan aku belum menciptakan dia, wahai Adam. Lalu Nabi Adam pun berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, lamma khalaqtani biyadika, ketika mana engkau mencipta aku, maknanya gabungkan antara roh dengan jasad. Engkau cipta aku biyadika, dengan kekuasaanmu. Wa nafakhta fiyya min ruhika, ketika engkau masukkan, titipkan, tiupkan, maknanya masukkan roh ke dalam jasad aku ini. Rafa'tu ra'si, dan bila dah masuk nyawa, aku pun angkat kepala aku, ya Allah. Wa ra'aitu, dan aku melihat ala qawaimil arsy, aku lihat pada tiang-tiang arash. Tiang-tiang arash tu aku nampak ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada riwayat sebut Allah Muhammad, ada sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Nabi Adam, ada La ilaha illallah, maknanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia kenal Allah, tulisan. Tapi yang dia tengok tu tulisan, bukan Allahnya. Dia nampak sebelah perkataan Allah, La ilaha illallah, perkataan Allah,
Muhammadur Rasulullah. Jadi ada sebelah betul-betul perkataan Allah, perkataan apa? Muhammad. Kata Nabi Adam, fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, fa'alimtu, aku tahu sesungguhnya engkau wahai Allah, lam tudif ila ismika, engkau tidak akan letakkan siapa-siapa punya nama pun sebelah dengan namamu, illa, melainkan pasti makhluk tersebut ahabbal khalqi ilaika, pasti makhluk itu makhluk yang paling kau sayang sekali ya Allah. Jadi oleh kerana makhluk tu makhluk yang paling Allah sayang, maka dia minta, ya Allah, dengan berkat makhluk itu yang namanya Muhammad, ampunkanlah dosa ku ya Allah. Okey, Nabi Adam dalam kesusahan ni. Kesusahan sebab hari itu dah buat apa? Dah buat kesilapan kecil, iaitu dia makan mendekati buah yang larangan dalam syurga. Jadi dia nak minta ampun kepada Allah. Tidak ada kesusahan yang lebih besar berbanding kesusahan apabila seseorang itu melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah. Setakat susah duit, susah tak ada makanan, itu susah kecil. Susah yang besar lagi apabila kita ada dosa dan silap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesalahan yang Nabi Adam buat bukan besar, bukan dosa besar. Dia Nabi, cuma dia merasa salah besar, merasa besar. Merasa salah besar pada kesalahan kecil itu lebih baik daripada buat kesalahan besar, buat bodoh, buat tak tahu. Itu lebih bahaya. Jadi dia pun minta begitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan firman-Nya, sadaqta ya Adam. Benar apa yang kau cakap tu benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Dia memanglah makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, mintalah, doalah, mintalah kepada aku dengan berkat beliau, dengan berkat baginda, dengan berkat dia, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafartu laka, dan aku telah ampunkan dosamu wahai Adam. Allah Taala berfirman sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hujungnya ada riwayat tambahan. Allah Taala firmankan kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad, engkau pun tidak aku ciptakan. Jadi nak cerita besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesusahan Nabi Adam pernah selesai dengan berkat Nabi Muhammad. Kesusahan kita ni apa-apa kesusahan, mohon kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara dia ialah membacakan selawat tafrijiyah, salah satu daripadanya. Jadi yang tuan-tuan amalkan selepas solat dan sebagainya pada bila-bila masa, mudah-mudahan jadi asbab kepada banyak kesusahan-kesusahan kita, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, mudah-mudahan mendapat jalan penyelesaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu yang dapat kita kongsikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.